suku petang 12 petang adalah kuis untuk tajuk ini. Jadi semua akan berkumpul di Dewan Kuliah pada jam 2.15 petang di Dewan Kuliah pula. Di Dewan Utama Dewan Datuk Razali Ismail pada jam 2.15 petang. Semua pelajar pendidikan moral semesta pra ni. Jadi semua akan berkumpul di Dewan So saya akan sharekan tajuk kita. Sebelum ini kita dah belajar tentang pengertian moral, akhlak dan juga etika moral, akhlak dan juga etika. So hari ini saya nak sambung sedikit. Nanti video record ni saya akan sharekan kepada anda. Nota boleh rujuk di dalam internet Okey, kita nak sambung sedikit berkenaan dengan kuliah kita pada hari ini. Sekejap ya, saya sharekan dahulu. Jadi harap anda semua dapatlah. Minta maaf banyak sebab memanglah kita ada kuliah lagi satu Rabu ni, tapi Rabu ni Hari Merdeka pula. Okey, pelajar-pelajar semua, hari tu kita dah belajar tentang etika, akhlak dan juga moral So hari ni kita nak belajar pula tentang beberapa fungsi yang ada dalam amalan-amalan nilai ni dalam kehidupan kita Okey, apa dia sebenarnya fungsi-fungsi nilai dalam kehidupan kita? Okey, ada tu seperti awak kata, saya tanya kalau tak ada etika keguruan, apa yang terjadi? Mungkinlah guru-guru akan menjadi sebagai guru yang tidak bagus, tidak dihormati. Kemudian anda pun boleh berpakaian tidak sopan, boleh memukul budak, marah budak dan sebagainya. Jadi itu adalah fungsi-fungsi adanya etika. Maka pada hari ini saya nak sambung, apa fungsi nilai dalam kehidupan kita? Pertama sekali, nilai adalah satu nilai berbentuk instrumental ataupun extrinsic. Okey, apa dia kata kunci untuk nilai instrumental ini? Nanti saya tandakan kepada anda So catat tau. Nanti kalau keluar kuis senang nak jawab. Okey, pertama adalah nilai instrumental Nilai instrumental. Maksud nilai instrumental adalah nilai yang dilakukan adalah untuk mencapai sesuatu matlamat. Okey? Satu matlamat. Maksudnya benda tersebut ialah mencapai satu impian ataupun matlamat seseorang. Okey, contoh yang paling mudah ialah nilai keikhlasan Kita perlu ikhlas dalam menjalankan tanggungjawab di dunia ini. Berkat daripada sifat ikhlas, kita akan memperolehi ketenangan dan kepuasan diri. Okey, maksudnya instrumental ini ialah benda yang ada dalam diri anda. Extrinsic itu dalaman benda yang natural semula jadi. Keikhlasan bukan boleh dibuat-buat. Contohnya hari ini orang tu nak menderma. Kita tak tahu sama ada dia menderma tu adalah untuk mendapatkan nama ataupun dia menderma untuk mendapatkan kata orang tu penghargaan dan sebagainya ataupun dia ikhlas. Jadi keikhlasan itu ialah benda yang ada dalam diri. Contohnya bila anda jalan, anda ternampak seekor anjing yang mungkin sedang sakit, cedera. So, kalau anda ada nilai instrumental dalam diri, automatically anda akan cuba menyelamatkan haiwan tersebut. Tetapi benda ni bukannya boleh dibuat-buat. Ada orang mampu, ada orang tidak mampu. Okey, itu instrumental. So ingatlah, the keyword instrumental itu adalah ikhlas datang daripada diri hati anda sendiri. Yang kedua ialah nilai intrinsik. Okey, intrinsik adalah nilai yang diterima ataupun ditolak semata-mata kerana ianya baik dan buruk tanpa mengambil kira kesannya. Nilai ni agak berbahaya sikit lah. Dia tak tengok apakah kesan terakhirnya. Dia buat benda tu, yang penting benda tersebut adalah benda-benda yang katanya dia buat je, asalkan benda tersebut dapat menyelesaikan satu perkara. Tapi tak tengok kesan dia. Contohnya hari ini, dia adalah nilai seperti kasih sayang. Kita tak boleh nak buat satu perkara tadi tu mengatasi segala-galanya. Memanglah ibu dan ayah itu ialah yang melahirkan kita. Maka perbuatan kita yang kita lakukan tadi tu perlulah tidak boleh berubah-ubah. Contohnya Azhar amat menyayangi ibu bapanya. Azhar sanggup berkorban apa sahaja demi kesenangan ibu bapanya. Azmi tidak pernah mengharapkan harta warisan ataupun sebaiknya kerana beliau berpendapat bahawa seorang anak yang berkewajipan menjaga tanggungjawab terhadap ibu bapa. Maksudnya di sini nilai intrinsik ialah nilai yang nak tak nak perlu dibuat. Nak tak nak perlu dibuat. Kita wajib laksanakan nilai tersebut sebab nilai itu ialah nilai yang menjadi tanggungjawab kepada setiap orang ataupun setiap individu. Contohnya anda sebagai seorang guru yang bakal mengajar di sekolah. Nak tak nak anda perlu ada nilai bertanggungjawab. Kalau tidak, kesan dia akan memberi kesan yang tidak baik lah. Walaupun benda tersebut adalah benda yang kata orang semua orang tahu. So saya ulang, anda ingat instrumental tadi ni, ingat kata kuncinya keikhlasan.
Intrinsik, ingat pasal isu kasih sayang, di mana nilai tadi tu ialah nilai yang tak nak perlu dibuat. Kerana ia menentukan kesan baik ataupun buruknya tu berdasarkan kepada apa yang kita lakukan. Kalau kita abaikan ibu bapa, maka kesannya akan buruk kepada kita. Instrumental tadi ialah benda yang ada dalam diri kita yang kita perlu lakukan. Intrinsik itu ialah nilai yang tak nak kita memang perlu laksanakan dalam kehidupan kita. Okey, yang seterusnya ialah nilai subjektif. Maksud nilai subjektif ialah nilai yang kita tak boleh nak ukur, tak boleh nak judgement. Kerana ianya adalah sesuatu benda yang kata orang tu sangat tak boleh kita ketahui. Misalnya hari ni, kita tengok orang melepak dekat sebuah pasar raya. Kita tak boleh nak judgementkan orang yang melepak di pasar raya itu sebagai orang yang kita anggap sebagai jahat, tak bagus. Mungkin dia melepak sebab dia nak release tension, nak elakkan tekanan, nak release tension dan sebagainya kan, betul tak? So nilai subjektif ni sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita nampak orang tu buat satu perkara yang kita nampak tak baik je, terus kita hukum perbuatan tersebut tidak bagus. So nilai subjektif ni ialah nilai-nilai yang kita tak boleh nak memberikan satu keputusan berdasarkan apa yang kita nampak di depan mata sahaja. So kata orang tu, please don't judge book by its cover. Okey. Yang seterusnya adalah nilai objektif. Maksud nilai objektif adalah nilai yang memang bila dia buat satu perkara tu, kita dah tahu dah, ini ialah tidak bermoral, itu ialah bermoral. Contohnya, perbuatan membunuh, merogol. Takkanlah kita kata, alah dia merogol tu nak streskan tension je. Kan? Contohnya kan, mana boleh macam tu, sebab merogol tu kita dah tahu dah, ianya perbuatan tidak bagus. Alah, Darren tu saja je rogol si Lisa sebab dia tertekan sekarang ni. Mana boleh kan? Sebab itu ialah satu nilai objektif yang kita nampak memang betul. Rogol tidak bermoral, merompak tidak bermoral. Berbanding dengan subjektif tadi, benda yang kita tak nak dapat ukur. Melepak tu mungkin ada orang nak release tension. Ada orang pergi library, kita tak tahu pun dia betul ke pergi library nak baca buku. Rupanya dia nak pergi library, dia nak apa? Memikat girlfriend ataupun boyfriend, pak bu, mak bu dan sebagainya. Okey? Jadi ada empat tadi. Pertama, instrumental, benda yang ada dalam diri. Intrinsik ialah benda yang perlu kita buat. Subjektif, kita tak boleh nak judgementkan dia. Objektif, memang benda tersebut kita dah tahu baik ataupun salah. Faham tak setakat itu? Ada 4 tadi? Boleh tak? Boleh. Okey, kita teruskan lagi 2. Dah habis dah lagi 2. Iaitu nilai relatif. Maksud nilai relatif ialah nilai yang kita terima ataupun kita tolak berdasarkan kepada peraturan sesuatu masyarakat dan dia boleh berubah mengikut tempat, masa dan keadaan dia. Contohnya hari ini kita lihat perbuatan bermain mercun. Bermain mercun tu adalah perbuatan yang penting dalam sambutan Tahun Baru Cina. Walau bagaimanapun masyarakat Cina mula menerima pengharaman. Ni satu ketika dululah. Sekarang ni dah boleh main mercun balik kan. Maknanya hari ini nilai relatif, nilai yang akan berubah-ubah. Ingat, keyword dia ialah nilai berubah. So bila you jawab macam tu je. Nilai relatif ialah nilai yang boleh berubah-ubah berdasarkan kepada situasi tempat ataupun masyarakat. You jangan tengok nota ni memang tak faham, bahasa dia tinggi. You ikut je ayat saya. Nilai relatif ialah nilai yang berubah-ubah mengikut satu tempat, masyarakat, budaya dan sebagainya. Example, di dalam negara Malaysia, kita akan memberikan senyum ataupun salam kepada orang. Tetapi kalau you pergi ke Paris, siapa pernah sampai Paris, tahulah orang Paris, bila dia nampak kita senyum, itu ialah perbuatan yang sangat rude ataupun biadab, kurang ajar. Dia different lah sebab nilai tadi tu berbeza di satu tempat ke tempat lain. Sama juga dengan nilai berkenaan dengan isu perkahwinan sejenis iaitu lelaki kahwin lelaki, perempuan kahwin dengan lelaki. Perempuan kahwin dengan perempuan, lesbian dan juga gay. Di negara kita dan juga di negara-negara Asia seperti Thailand, Singapura, banyak negara adalah mengharamkan perbuatan tersebut. Tetapi ianya bermoral di beberapa negara seperti di Amerika Syarikat, Rusia, mereka membenarkan perkahwinan sama jenis ataupun homoseksual. Jadi nilai itu ialah sangat relatif, berbeza-beza mengikut tempat berdasarkan agama, bangsa, budaya dan juga lokasi kawasan.
Macam saya katakan dululah, bila anda masuk ke IPG Campus El-Muhaz, bila anda masuk ke Universiti Pendidikan Sultan Idris, bila anda masuk ke Universiti Utara Malaysia, anda akan lihat semua orang pakai tali leher, pakai kasut tutup. Tapi nilai tersebut akan berubah bila anda masuk ke UKM, Universiti Malaya, Universiti Putra Malaysia, di mana mereka boleh pakai jeans pergi kuliah, boleh pakai baju ta'in, sebab nilai. Dan yang terakhir sekali adalah nilai mutlak. Maksud nilai mutlak, kebaikannya tidak terikat kepada satu kebiasaan masyarakat dan wajib diterima umum dan telah diuji. Maknanya nilai tersebut memang perlu kita lakukan. Contohnya, kita tak nak bagi hormati bapa. Contoh nilai mutlak ni, tak nak tambah tadi. Nilai intrinsik ialah nilai yang dilakukan wajib tanpa meminta balasan. Contohnya, kasih sayang kepada ibu bapa. Okey, saya ulang balik kepada anda. Instrumental adalah nilai yang wujud dalam diri seseorang. Contohnya sifat ikhlas. Tak boleh dibuat-buat. Nampak kucing sakit, kita terus ambil kucing. Simpan. Ingat contoh saya tu. Nilai intrinsik adalah nilai yang perlu kita lakukan tanpa meminta balasan. Contohnya, kita sayang mak bapak kita tapi bukan niat kita nak dapat harta dia bila dia meninggal dunia. Yang ketiga, nilai subjektif. Nilai yang kita tak boleh nak ukur sama ada baik ataupun tidak. Contohnya perbuatan melepak. Kita tak tahu apa yang dibuat. Nilai objektif ialah nilai yang memang sah menyatakan baik atau buruk. Contohnya rogol, merompak, ponteng sekolah adalah nilai yang memang tak bagus. Contohnya kasih sayang, hormat orang tua, patuh arahan, itu memang nampak benda tu bagus. Yang kelima, nilai relatif. Maksudnya nilai yang berubah-ubah mengikut tempat, masyarakat, situasi dan sebagainya. Contohnya perbuatan homoseksual tadi tu, perkahwinan sejenis. Ada negara berbeza-beza. Nilai mutlak adalah nilai yang tak boleh kita nafikan. Benda-benda tersebut memang perlu kita lakukan yang diterima umum. Contohnya, orang Islam sembahyang, orang Cina pun ada sembahyang, orang Kristian pun ada sembahyang mengikut waktu-waktunya. Kalau kita tak laksanakan, maka ianya berdosa dan tidak bermoral. Boleh semua? Boleh Jelas faham? Okey, boleh. Terima kasih. Selesai yang itu, kita pergi kepada yang terakhir. Saya kena ajar lajulah. Hari tu takut tak sempat kan? Okay, so nanti nota ni ada dalam Google Classroom tu, you boleh tengok, refer balik. So Friday ni mungkin ada exam kan untuk benda tu. Kita pergi kepada yang terakhir dalam kuliah kita pada hari ini, iaitu pemikiran moral. Pemikiran moral. Okay, kita ulang semula. Sebelum ni kita dah belajar apakah makna akhlak, moral, etika, nilai, dan tadi anda dah belajar 6 jenis nilai. Nilai intrinsik, nilai ekstrinsik, nilai relatif, nilai objektif, nilai subjektif dan nilai mutlak. Sekarang kita nak belajar pula tentang pemikiran moral. Ni tajuk yang mula-mula ni je susah, lepas ni taklah susah sangat pun. Kenapa kita nak ada pemikiran moral ni agaknya? Nak tanya anda, kenapa kita perlu ada pemikiran moral? Siapa boleh bagi tahu saya? Kenapa moral ni perlu berfikir? Cepat, sukarela. Any volunteer from this class? Kenapa kita nak moral ni kena berfikir agaknya? Kenapa tak payah berfikir, tak boleh ke? Siapa boleh bagi tahu saya? Jai ada Jai. Jai, Jai. Ya, doktor. Ada. Tidur ke kau buat apa tu? Pemikiran bermoral. Tak, kenapa moral ni perlu berfikir? Kerana sebuah nilai moral tersebut hanya dilakukan apabila seseorang itu berfikir. Entah, mungkin.
Okay, thank you Jai. Kau buat apa tu Jai? Main-main tidur Tak, kat library doktor sedang Oh, kat urus dokumen. library. Ya, ya, okey. Tak apa, tak apa, tak apa. Okey, moral ni tadi perlu kita fikir. Jangan tipu ya, sekejap lagi saya pergi library tak jumpa awak siap. Okey, dalam pendidikan moral, dalam moral, anda perlu memikir sebab benda tersebut adalah penentuan sama ada baik ataupun tidak. Sebagai seorang bakal guru yang akan mendidik satu hari nanti, anda perlu ada pemikiran-pemikiran ini. Kalau tidak, anda akan menjadi seorang guru yang tidak bagus dan juga tidak memiliki sikap yang baik. Jadi ada beberapa pemikiran moral. So ingat mungkin keluar dalam quiz nanti. Pertama adalah pemikiran secara naturalis. Naturalis dalam bahasa bakunya naturalis, in English nature ataupun naturalist. Okay, naturalist ini ada nota kan, tapi saya nak bagi tahu awak secara umum je. Naturalist ini adalah satu pemikiran yang menggambarkan sesuatu keadaan yang sebenar dalam kehidupan seseorang manusia. Dia ni lebih kepada satu pemikiran yang kata orang tu sangat baik sangat, mulia sangat. Faham tak maksud saya kalau saya sebut lurus bendul? Pernah dengar tak perkataan lurus bendul? Lurus bendul dalam bahasa Melayu pernah dengar tak? Lurus bendul. Pernah dengar ke tak pernah dengar? Sebab boleh bagi tahu saya, pernah dengar ke tak pernah dengar lurus bendul? Tak pernah. Okey, tak pernah. Tapi kalau saya sebut net. Bukan net. Pernah dengar tak net? Tak pernah juga. Tak pernah dengar juga? Aduh, dia kan macam orang yang lurus je, macam bela-bela je. Bodoh-bodoh. Dalam bahasa mudahnya bodoh-bodoh. Macam ikut je arahan orang. Itulah dia naturalist. Contohnya, kalau saya bagi contoh seorang pelajar tingkatan 5 mengeluh apabila melihat slip keputusan peperiksaan percubaan yang teruk. Pelajar tersebut mengeluh dan menerima keputusan itu dengan redha je. Dia cakap, okay, I memang bodoh, so I tak naklah ambil exam lagi, malas nak exam. Maksudnya, naturalist ini adalah satu sifat yang dia terima je apa yang orang kata. Redha je. Contohnya hari ni, saya minta siapa ya? Contohnya P bila awak jadi cikgu, nanti awak kena pakai kasut bertutup pergi kerja. Jangan pakai kasut yang terbuka. Dia ikut je arahan tu. Sedangkan pergi sukan pun pakai kasut tertutup juga, kasut kulit. Pergi acara berlari pun pakai kasut kulit. Maksudnya dia naturalist ni dia ikut je arahan. Sedangkan perbuatan tersebut sepatutnya bolehlah kita ubah-ubah. Tak semestinya kita kena naturalist dalam semua perkara. Mungkin bila kita nak pergi bersukan, kita kena pakai kasut sukan. Jangan pakai kasut tersebut. Naturalist ini ialah nature, benda yang kata orang tu secara semula jadi dalam diri seseorang. Dan dia menerima dengan redha tanpa ada perubahan. Contohnya kalau budak tu dia gagal dalam peperiksaan, dia cakap tak apalah, saya gagal sampai bila-bila, tak nak ambil exam. Tak apalah, saya tak dapat IPG, malah nak mohon. Padahal boleh buat rayuan contohnya kan, untuk second intake dan sebagainya. Jelas tak naturalist ni? Jelas. Faham tak? Dia macam terima sahaja benda tersebut dan dia buat sahaja benda tersebut tanpa ingin mengubah perkara tersebut supaya lebih bagus, lebih baik. Dia terikat dengan peraturan benda tersebut. Okey, yang kedua ialah emotivist. Pemikiran emotivist. Apa maksud emotivist? Emotivist ni kata kuncinya ialah emosi. Jadi bila kita sebut pemikiran berasaskan emosi, maka pemikiran ini adalah perasaan yang menunjukkan sikap sedih, gembira, suka, marah, cemburu dan sebagainya. Contohnya, seorang perompak telah menembak mati seorang wanita berusia 30 tahun di tempat letak kereta di sebuah gedung membelah Giant kerana wanita tersebut enggan menyerahkan keretanya kepada perompak tersebut.
Okey, kalau anda nampak, inilah merupakan satu pemikiran emotivis yang tidak ada dalam diri seseorang. Sebab dia menembak seseorang tanpa ada perasaan. Kalau orang tu ada perasaan, pasti dia akan membuat satu tindakan dengan penuh berfikir. Dia cakap kalau aku bunuh dia, nanti aku akan kena penjara. Kalau aku bunuh dia, nanti anak-anak dia akan sangat sedih. Keluarganya akan sedih. Jadi ini ialah satu pemikiran emotivis yang perlu ada dalam diri seseorang. Kita perlu ada emosi. Kalau tak ada emosi, tak jadi juga. Nanti anda akan rasa sangat apa? Sangat dipergunakan oleh orang lain. Jadi anda perlu ada emosi. Contohnya, ada seorang murid dalam kelas, dia bising. Suka menangis, suka bercakap, marah-marah kan. Selin, agak-agak Selin rasa, Selin, apa akan Selin buat bila budak tu bising dalam kelas, marah dan sebagainya? Dia suka bercakap. Apa Selin buat? Apa agaknya Selin akan buat? Selin? Selin Xiao. Really? Ya. Saya akan bersabar. Bersabar je. Lepas tu budak tu dia hentak-hentak meja, dia campak kerusi dekat awak. Awak bersabar lagi. Saya akan sayang dia. Macam tu je. Okey, yang lain pula. Ciwilam Yim. Ciwilam. Apa yang nak buat kalau budak tu bising dalam kelas nangis? Emotivis. Macam mana? Ciwilam? Ada tak Ciwilam ni? Ramai tak datang. Tuan, Apa dia? Ciwilam ini tak datang. Siapa yang tak datang ya? Boleh tak Darren, boleh tak Darren letak nama yang tak datang dalam chat? Nanti saya nak simpan. Saya pun tak perasan siapa tak datang. Ataupun macam ni, anda masukkan nama anda, nama dan kelas supaya saya boleh detect siapa yang tak hadir. Okey, masukkan nama dan kelas Okey, tak apa. Wen Yi. Wen Yi. Okey, Wen Yi. Kalaulah pelajar tadi tu, dia bising dalam kelas, lepas tu dia kacau-kacau murid lain, apa yang you buat? Saya akan memahami mengapa dia mau buat action ini dan mengatasi masalahnya. Lepas tu dia cakap, dia ejek awak, dia cakap cikgu gemuk. Apa yang you nak buat? Apa yang you nak buat? Saya dengan suara yang mampu untuk cakap tak boleh ini. Apa benda? You tengah apa? You cakap jangan cakap yang tu lah. Okey, sebenarnya saya tanya dalam kelas, perlu tak cikgu ada pemikiran emotivis? Perlu ke tak perlu? Cepat, ada 13 orang ni. Agaknya perlu ke tak perlu kita ada pemikiran emotivis? Perlu ke tak perlu pemikiran emotivis ni ada dalam diri setiap orang, khususnya cikgu yang akan bakal mengajar nanti? Perlu ke tak perlu? Yes, perlu. Sebab kalau you tak ada emotivis, you akan susah menjadi cikgu. So, bila ada budak tu susah, sakit,
you akan rasa sangat simpati. Ada seorang student miskin, contohnya dia tak mampu nak beli kasut. Anda sebagai guru, anda perlu membantu murid tersebut. Tapi kalau anda tak ada pemikiran emotivis, anda biarkan je, tak ada emosi. Lantaklah budak tu, dia sakit-sakit lah, dia nak mati-mati lah. Tak boleh. Jadi sebagai guru, kita ada pemikiran emotivis. Pada masa yang sama, kalau ada orang mempertikaikan anda, kutuk anda juga ada perasaan emotivis supaya anda marah. Bukanlah marah yang tak bagus. Kita tegur baik-baik, cakap dengan dia, tak boleh cakap cikgu macam tu. Walaupun cikgu gemuk, tapi cikgu cantik. Cakap itu contohnya kan. Jadi emotivis ini perlu ada dalam diri sebagai seorang guru, bakal seorang pendidik. Yang ketiga adalah intuitionist. Okey, intuitionist ataupun dalam bahasa yang paling bakunya ialah intuitionist. Okey. Ini ialah merujuk kepada proses melihat dan memahami secara spontan. Okey, maksud dia orang itu ada insting. Tahu tak apa maksud insting? Siapa tahu insting? Siapa tahu insting? Tahu tak apa dia insting dalam bahasa Inggeris? Pernah dengar tak? Pernah dengar ke tak pernah dengar insting? Tak pernah. Tak pernah dengar? Contohnya hari ni, apabila kita seorang ibu tahu. Pernah tak ibu anda cakap, Virginia, Jai, Celine, Rizi, jangan pergi keluar waktu petang. Nanti sekarang takut kemalangan ke, aksiden ke. Pernah tak mak awak cakap macam tu? Dia tak benarkan awak keluar. Dia macam ada insting dalam diri dia, dia takut nanti tiba-tiba anda ni kemalangan ke, ada perkara-perkara buruk ke. Maksud insting ini ialah satu pemikiran moral yang dia cakap secara spontan yang memang dia telah melalui pengalaman-pengalaman hidup. Faham tak maksud saya? Saya nak, kalau saya bagi ayat ni, you tak faham tau. Sebab ayat ni ayat daripada buku bahasa Melayu yang tinggi, nanti you tak faham. You faham tak maksud saya? Orang yang dah berpengalaman lama, dia ada insting tersebut. Contohnya, anda dah jadi cikgu selama 10 tahun. Anda nampak budak tu dalam kelas, dia macam rasa tak seronok je. Anda boleh rasa dah, oh dia ni mesti ada masalah. Mungkin sakit perut ke, nak buang air besar ke. Anda dah ada pengalaman. Itu ialah pemikiran intuitionist. Faham tak maksud saya? Faham. Contohnya, Mak Darren akan cakap, Darren, you pergilah belajar di Kuala Lumpur, nanti you jadi cikgu yang bagus. Dia dah ada satu perasaan bahawa anak dia boleh menjadi seorang guru. Ataupun masa kecil, Mak Darren cakap, jangan keluar balik malam-malam, nanti korang kena curi dengan perompak katanya kan. Sebab dia tahu pada waktu malam tu bahaya. Takut ada benda-benda tak bagus. Orang tua ni dah ada pengalaman. So sebagai seorang guru nanti, anda perlu ada pemikiran intuitionist di mana from the experience you take the new story. Apabila anda ada cerita baru, bila anda dah masuk, pelajar-pelajar baru akan datang, anda dah ada experience yang sangat banyak sebagai seorang guru. Contohnya anda dah ngajar 5 tahun, 3 tahun. So bila ada perkara-perkara baru yang datang, anda akan teringat, oh dulu pernah terjadi dekat Si Chong, pernah terjadi dekat Gilbert, pernah terjadi dekat Darren. So I tak nak perkara tersama berlaku kepada murid-murid yang lain. So pemikiran intuitionist ini wajib ada. Dalam bahasa mudahnya, anda ingat ianya adalah pemikiran spontan, celik, akal. The keyword is spontan, celik, akal. Bila anda diminta buat contoh, anda ceritalah. Contohnya ialah apabila seorang ibu akan merasakan pengalaman-pengalaman lepas untuk memberikan kebaikan kepada anak-anaknya. Contohnya, ibu tidak membenarkan seseorang wanita keluar pada waktu malam-malam kerana risau akan berlaku jenayah-jenayah tidak baik kepada anak-anaknya. Sebagai seorang guru, guru tidak membenarkan murid-murid untuk keluar ke sekolah lebih awal kerana risau ditangkap perompak dan sebagainya. Jadi, perasaan intuitionist ini wajib ada dalam diri seorang guru.
kerana ianya akan memberikan kesan moral yang baik untuk perkara-perkara yang baik. Tetapi saya tanya anda, kalau intuitionist ni sangat tinggi, bagus ke tak bagus? Dia terlalu intuitionist. Siapa yang boleh jawab? Dia terlalu sangat nak intuitionist. Bagus ke tak bagus? Tak bagus. Kenapa tak bagus, Darren? Terlalu sangat nak intuitionist. Kenapa tak Macam- bagus? Why? Macam kalau mak saya terlalu intuitionist, dia tidak layak saya keluar. Yes, bagus. Jawapan tu tepat. Kalau orang tu terlalu intuitionist, seorang itu tidak akan mencapai kejayaan dengan bagus. Sikit-sikit tak boleh. Sikit-sikit tak boleh. Maknanya perlu ada, tapi perlu ada batasan. Ada keyword perlu ada batasan. Tak boleh melebih-lebih. Okey, jelas dan faham Seterusnya adalah rationalist. Okey, rationalist ni rasa saya tak payah bagi tahu. Nilai rationalist semua tahu kan, berfikir secara rasional. Benda yang buat tadi tu adalah benda yang waras dan juga logik. What you give, you get back. Apa yang you beri, you akan dapat. Kalau you buat baik, kesan dia baik. Kalau you buat buruk, akan kesan dia buruk. Contohnya hari ni, kita pergi ke sesi kuliah online bersama dengan Dr. Hairul sekarang. Anda akan tahu apa yang akan dapat masuk dalam peperiksaan. Tapi kalau anda tak hadir, mungkin anda akan tertinggal kelas tersebut. Maksud rasional ni saya rasa anda semua faham kan? Benda yang mendatangkan kesan baik kepada seseorang, itu dikatakan sebagai rasional. Benda-benda yang bagus kita buat, perlu kita buat. Yang bagus kita buat, yang tak bagus kita tinggalkan. Boleh rasional ni paling mudah. Dah habis dah. Okey, saya ulang semula. Naturalist. Ingat kata kuncinya. Seseorang yang mengikut peraturan ataupun seseorang yang mengikut panduan untuk melakukan sesuatu perkara dan suka untuk berubah. Emotivist, berasaskan emosi dalam kehidupan seseorang. Intuitionist, iaitu spontan celik akal. Dan rationalist ialah berfikir secara waras dan juga logik dalam kehidupan. So ada 4 pemikiran ini yang boleh anda jawab. Naturalist, emotivist, intuitionist dan rationalist. Saya nak tanya anda, perlu tak sebagai seorang guru kita memiliki keempat-empat pemikiran ini? Perlu ke tak perlu? Cepat. Perlu ke tak perlu? Priska ada tak? Perlu. Okey, perlu. Tetapi apa? Ada sambung sikit tak ayat dia? Perlu tetapi tidak berlebihan. yes, very good. So kalau dia tanya soalan perlu ke tidak? Perlu. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Maknanya semua perlu ada. Kalau you terlalu emosi, habislah budak-budak asyik nak kena marah je dalam kelas kan. Asyik kena pukul, asyik kena denda. Tak bolehlah lebih-lebih. Kita perlu ada emosi tapi jangan terlalu berlebihan. Nampak budak susah je, anda pun menangis sampai tak boleh nak mengajar. Sedihnya anak saya Ahmad Ali contohnya kan, Ali tak ada kasut. Dia menangis je mengajar. Tak boleh. Jadi kita kena ada emotivist tapi perlu tak boleh berlebihan ataupun berpada-pada. Kita boleh ada intuitionist tapi jangan terlalu lebih. Akhirnya menyekat kepada kejayaan seseorang. Kita perlu ada rationalist. Rationalist ni memang perlu ada. Berlebih-lebih pun tak apa, tak jadi masalah sebab rationalist ini satu perkara yang bagus dan juga logik. Cuma 3 tadi tu. Intuitionist, emotivist, naturalist perlu berpada-pada. Macam sebenarnya kalau you naturalist sangat tinggi, habislah. Semua nak ikut peraturan undang-undang. Kita kena buat juga perhimpunan walaupun waktu hujan. Kita kena buat sebabnya perhimpunan tu wajib dibuat. Kita kena buat juga walaupun hujan-hujan lebat. Salahlah tu sebenarnya. Jadi kita perlu ada kesemua pemikiran-pemikiran ini tetapi biarlah pemikiran itu berada dalam keadaan yang rasional. Dan itu pun kata orang tu tidak berlebih-lebihan dan tidak berpada-pada. Boleh semua? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey. Jadi saya ulang balik semula pelajar-pelajar semua apa yang kita dah belajar. Ini sebenarnya nak ajar minggu ni, takut nanti anda tak belajar.
sebab kita dah tertangguh kan. Sepatutnya kita belajar Rabu ni, tapi sebab cuti merdeka. Jumaat ni kuis pukul 2 suku petang berada di Dewan Utama kampus. Saya ulang semula kepada anda, kita dah belajar tentang konsep asas moral, kita dah belajar apakah etika, kita dah belajar apakah dia moral, kita dah belajar apakah dia akhlak, dan kita dah belajar apakah dia nilai. Dan kita dah belajar juga beberapa fungsi nilai. Pertama, nilai instrumental, extrinsic, nilai intrinsik, nilai subjektif, nilai objektif, nilai relatif, nilai mutlak. Dan kita juga dah belajar tadi ada 4 jenis pemikiran. Pemikiran naturalist, pemikiran secara emotivis, pemikiran secara intuitionist, dan pemikiran secara rationalist. Boleh semua pelajar-pelajar? Boleh jelas Okey, Tuan, jadi saya berharap. Ya. nak tanya Jumaat ni nak datang ke tak? Datang, kena datang kat dewan kuliah, exam bersemuka. Oh, ya ke? Itu yang saya nak ajar kuliah juga tu, risau saya tak sempat nak ajar tajuk terakhir ni. Jadi kena datang bersemuka dan kena bawa komputer ataupun laptop masing-masing. Pukul berapa ya? Pukul 2.15 petang. Pukul 2.15 petang. Memang Satu je? kuis kan. Oh, Oh okay. lupa Peki. Itu kan saya dah bagi tahu dalam kelas yang mula-mula dulu masa kita jumpa dekat dewan kuliah. Pada hari Jumaat ni ialah kuis. Oh, okay. Okey, nanti kena Dah bawa lupa. laptop masing-masing. Jangan lupa Okay. tau mentionkan dalam kelas. Hari Jumaat ni pukul 2 suku. Okay. Jumaat 2.50. Okay. 2.15. Okey, jangan lupa baca tau. Tapi apa yang saya ajar tadi, itulah yang akan keluar. So, kena tahulah. Anda tak perlu nak jawab ikut nota tu. Anda jawab ikut apa yang saya ajar tadi. Contohnya, nilai intrinsik ialah nilai yang ada secara ikhlas dalam diri seseorang. Apa yang saya cakap tadi tu anda kena faham. So, kita tengok rekod yang saya ajar ni untuk anda catat buat nota ingatan anda. Kuis, markahnya ialah sebanyak 20 rasanya. Banyak tu kuis markah 20. Saya tunjukkan. Markah dia 20 ya, betul. Kuis markah 20, banyak tu. Okey, itu saya dah tunjuk dah kan. Tak apa, saya tunjuk balik kepada anda ya. Kita ada masa lagi ni. Jangan lupa tulis nama ya, nama dan juga kelas untuk saya rekodkan kehadiran. Saya sebenarnya, itulah kita patutnya Rabu ni kuliah tapi tak dapat nak kuliah. Jadi kena juga ajar hari ni. Sekejap ya, saya tengok. Tak ada dah, tak apa. Nantilah saya tunjukkan. So pada hari Jumaat ini akan diberikan kuis kepada anda. Markahnya ialah 20 markah jadi sila datang. Ada yang balik kampung ke? Ada tak yang balik kampung? Tak ada kan? Senyap je semuanya. Faham ke tak faham ni? Faham. Yang lain boleh tak? Apa saya ajar tadi? Tuan nak tanya kan? Ya. Topik 1 dengan topik 2 je ke? Betul, topik Yang- 1 dan 2 saja yang akan masuk kuis. Okay. Terima kasih Tuan. Okay, ulang tadi topik 1 ialah berkenaan dengan moral, akhlak, etika dan nilai. Kemudian ada tentang fungsi nilai. Fungsi nilai tadi ada 6 Ingat ada 6 fungsi nilai. Kemudian anda juga tadi saya ajar ada 4 pemikiran moral. Ingat tu tau. Semua benda ni kalau nak dapat skor. Ada fungsi nilai tadi ada 6, ingat dia, kena bagi contoh ya. 4 pemikiran moral pun ingat dan juga berikan contoh tentang pemikiran moral tersebut. Anda boleh bagi contoh tentang tugas anda sebagai seorang guru. Contohnya anda memilih nilai pemikiran apa tadi? Pemikiran rationalist kan?
Lepas tu anda bagi contoh lah apa dia rationally sebagai seorang guru. Anda pilih nilai instrumental, pilih apakah nilai contoh instrumental sebagai seorang guru. Okey. Kemudian kalau tadi ada 6 apa? 6 jenis fungsi nilai kan? Jadi anda perlu menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi nilai tadi tu dapat membentuk kehidupan seseorang. Okey, saya bagi satu situasi Kita ada berapa tadi fungsi nilai? Ada 6 kan? 6 fungsi nilai. Okey, saya bagi satu contoh. Orang yang tak nak ambil vaksin semasa pandemik COVID-19, dia tak nak ambil vaksin kan? Jadi pada pendapat anda, apakah fungsi nilai yang sesuai diberikan kepada orang yang memang tak nak ambil vaksin? Tadi ada 6 fungsi nilai kan? So apakah dia nilai yang sesuai untuk kita berikan? Cepat. Salah seorang nak cuba jawab. Nanti exam senanglah nak jawab. Seseorang tu tak nak ambil vaksin sebab dia cakap dia takut nak ambil vaksin macam-macam benda kan. So tadi kita ada fungsi nilai ada 6. Anda pilih satu fungsi nilai yang boleh memberikan kesedaran kepada orang yang tak ambil vaksin tadi. Silakan. Siapa nak sukarela jawab? Tadi ada catat nota kan? Kan ada fungsi nilai ada 6. Okey, siapa nak cuba jawab? Cepat. Rugi ni saya nak bagi anda belajar sebenarnya. Seseorang individu tidak mahu mengambil vaksin. Jadi anda pilih satu fungsi nilai yang boleh membantu mereka untuk sedar bahawa perlunya ambil vaksin tadi. Okey, cepat. Siapa nak sukarela? Tak ada siapa nak sukarela ke? Nilai subjektif, Pak. Okey, contohnya huraikan. Orang yang tidak terima itu vaksin mungkin ada sebab alasan mereka. Oleh itu Okey, betul. Saya faham. Itu tak boleh hukum dia tak nak ambil vaksin kan? Betul tak? Hello, kuliah lah. Kuliah. 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 Okey. Itu satu contoh nilai subjektif. Apa lagi nilai yang lain? Nilai subjektif tu lebih kepada kita menyatakan tak semestinya ambil vaksin sebab mungkin dia tak ambil vaksin sebab dia sakit. Ada tak lagi nilai yang lain kita boleh gunakan untuk kita tunjukkan wajib ambil vaksin tadi? Nilai apa agaknya? Yang lain? Silakan. Nilai kerjasama kah? Bukan. Itu nilai 18 nilai universal moral. Ni nilai fungsi nilai tadi. Kan kita ada 6 tadi. Cuba Darren fikir. Orang tu tak nak ambil vaksin. Jadi kita nak bagi nasihat dia. Sebagai seorang manusia, kita perlu ada nilai. Cuba pilih satu and then huraikan. Tadi kawan awak dah pilih dah nilai subjektif. Dia cakap kita tak boleh menghukum seseorang sebab mungkin dia tak nak ambil vaksin, sebab dia sakit, tak sihat dan sebagainya. Okey, nilai lain? Cuba bagi contoh. Cepat. Tak ada ke? Nilai yang doktor bagi tahu tadi kah? Ya, betul ada 6 tadi. Nilai, ada fungsi nilai ada 6 kan? Cuba pilih salah satu dan relatedkan dengan isu orang tak ambil vaksin. Saya tak ada file yang tadi itu.
Oh, tak catat nota Sebab tadi saya di luar. okey. Itulah. Tu yang saya risau tu. Okey, cepat yang lain. Siapa yang boleh jawab? Nanti tengok balik tahu rakaman ni tahu. Risau saya kan